kumpulan dan syarikat TNB ataupun Tenaga Nasional Berhad terlibat dalam perniagaan penjanaan, penghantaran, pengedaran dan penjualan elektrik yang dan dijadualkan dalam Nota 16 Penyata Kewangan ini yang juga merangkumi perincian tentang anak syarikat kumpulan. Jadi tiada perubahan yang ketara dalam aktiviti kumpulan dan syarikat ini sepanjang tahun kewangan. Jadi syarikat adalah syarikat awam berhad, diperbadankan dan berkedudukan di Malaysia dan juga disenaraikan di pasaran utama Bursa Malaysia. Dari segi amalan yang digunakan oleh TNB, penyata kewangan kumpulan dan syarikat telah disediakan berdasarkan MFRS, IFRS dan juga kehendak Akta Syarikat 2016 di Malaysia. Jadi penyata kewangan telah disusun berdasarkan Konvensyen Kos Sejarah, kecuali seperti yang dinyatakan dalam Nota 3 dan Nota masing-masing dalam penyata kewangan. Jadi penyediaan penyata kewangan yang selaras dengan MFRS ni memerlukan penggunaan anggaran dan andaian perakaunan kritikal tertentu yang mempengaruhi jumlah aset dan liability yang dilaporkan dan pendedahan aset dan liability luar jangka pada tarikh penyata kewangan dan jumlah pendapatan yang dilaporkan serta perbelanjaan dalam tempoh yang dilaporkan. Jadi namun begitu, ia memerlukan para pengarah untuk membuat penilaian dalam proses menerapkan dasar perakaunan kumpulan dan syarikat. Walaupun anggaran dan penilaian ini adalah berdasarkan pengetahuan terbaik daripada para pengarah mengenai peristiwa dan tindakan semasa, hasil sebenar mungkin berbeza. Terdapat beberapa situasi yang melibatkan tahap pertimbangan atau kerumitan yang lebih tinggi atau bidang di mana andaian dan anggaran penting terhadap penyata kewangan dinyatakan dalam Nota 4. Yang berikut adalah carta kompleks TNB. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Isuf bin Faisal, nombor metrik A168297 akan membentangkan berkenaan dengan subsidiari. MFRS berkaitan dengan subsidiari. MFRS 10 para 10. Pelabur mempunyai kuasa atas syarikat yang dilabur apabila pelabur mempunyai hak yang ada yang memberikannya kemampuan saat ini dan mengarahkan kegiatan yang relevan, iaitu kegiatan yang mempengaruhi pulangan pelaburan yang secara signifikan. MFRS 10 para 15. Seorang pelabur terdedah atau mempunyai hak terhadap pulangan yang berubah-ubah dari perkhidmatannya dengan pelabur apabila pulangan pelabur dari perkhidmatannya berpotensi untuk berubah sebagai hasil dari prestasi pelabur. Pulangan pelabur hanya boleh positif, hanya negatif atau positif dan negatif. Polisi syarikat penting mengikut syarikat adalah sama seperti yang dinyatakan dalam MFRS sebentar tadi. Berikut adalah bagaimana subsidiari dipersembahkan dalam penyata kedudukan kewangan. Ini adalah penyata kedudukan kewangan. Ini adalah sambungan iaitu di bahagian current asset. Dan ini adalah sambungannya di bahagian liability semasa. Okey, nama saya adalah Muhammad Amir Ashraf bin Azhar dan nombor metrik saya ialah A168289. A18289. Jadi saya akan menerangkan mengenai muhibah atas gabungan. MFRS yang berkaitan dengan muhibah atas gabungan iaitu MFRS 3 para 10, di mana pada tarikh perolehan kena pasti yang pertama aset boleh kena pasti yang diperolehi, yang kedua liability yang diambil alih dan yang ketiga ialah apa-apa KPK dalam aktiviti yang diperolehi berdasarkan syarat para 11 dan para 12. Jadi yang seterusnya ialah mengenai MFRS 3 para 11 iaitu untuk memenuhi syarat untuk pengiktirafan sebagai sebahagian daripada menggunakan kaedah pemolehan, aset yang boleh dikenal pasti diperoleh dan liability yang diandaikan mesti memenuhi definisi aset dan liability dalam rangka kerja penyediaan dan pembentangan penyata kewangan pada tarikh pemolehan. Seterusnya ialah MFRS 3 para 18 iaitu mengenai entiti pemoleh perlu mengukur aset boleh kena pasti yang diperoleh dan liability yang diambil alih pada nilai sama pada tarikh perolehan. Seterusnya mengenai MFRS 3 para 32 iaitu muhibah diiktiraf pada tarikh perolehan dan diukur sebagai A melebihi B iaitu di bawah. A ialah merupakan aggregate di mana pembayaran dibuat selalunya pada nilai sama, amount KBK dalam aktiviti yang diperolehi
yang ketiga, dalam keadaan perolehan berperingkat, nilai seksama kepentingan yang dipegang sebelum ini pada tarikh perolehan berkenaan, dan B pula mengenai amount bersih aset boleh kena pasti yang diperolehi dan liability yang diambil alih pada nilai seksama pada tarikh perolehan. Maksudnya muhibah akan diiktiraf apabila A melebihi B. Tetapi mengenai MFRS 3 para 34, iaitu jika B melebihi A, ya, ini bermaksud wujudnya laba dari pembelian diskaun. Okey, ini pula ialah significant accounting policy in note 3, iaitu di mana muhibah atas gabungan diukur melalui tarikh perolehan, nilai seksama dan juga hasil atau rugi akan dikenapasti di dalam penyata untung rugi. Okey, ini pula ialah polisi syarikat TNB, iaitu syarikat menggunakan polisi untuk mengukur muhibah atas gabungan sebagaimana dengan MFRS yang telah saya terangkan sebentar tadi. Okey, ini pula di mana kedudukan muhibah atas gabungan di dalam penyata kedudukan kewangan, iaitu di bahagian non-current asset, iaitu aset bukan semasa, di bahagian goodwill on consideration note 19. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Haziq bin Siful Izham, nombor metrik A18426, dan saya akan membentangkan mengenai kepentingan bukan kawalan. Baiklah, kepentingan bukan kawalan yang juga dikenali sebagai kepentingan minoriti adalah kedudukan pemilikan di mana pemegang saham memiliki kurang daripada 50% saham tertunggak. Pemegang saham minoriti tidak mempunyai kawalan individu terhadap keputusan korporat atau undi itu sendiri. Kepentingan langsung tanpa kawalan menerima peruntukan berkadar daripada semua jumlah sebelum dan selepas pemulihan ekuiti yang dicatatkan anak syarikat. Manakala kepentingan secara tidak langsung tanpa kawalan pula hanya akan menerima peruntukan yang setara dengan jumlah pasca pemulihan anak syarikat sahaja. Seterusnya kita lihat pada piawaian MFRS yang berkaitan dengan kepentingan bukan kawalan. MFRS yang digunakan ialah MFRS 10 para 22 dan para 23. Pada MFRS 10 para 22 disebut bahawa syarikat induk mesti menunjukkan kepentingan bukan kawalan dalam penyata gabungan kedudukan kewangan dalam ekuiti berasingan daripada ekuiti pemilik syarikat induk. Manakala MFRS 10 para 23 pula menyebut perubahan kepentingan pemilikan syarikat induk terhadap anak syarikat yang tidak mengakibatkan syarikat induk kehilangan kawalan anak syarikat adalah urus niaga ekuiti, iaitu urus niaga dengan pemilik mengikut kemampuan mereka sebagai pemilik. Dalam polisi perakaunan TNB mengenai kepentingan bukan kawalan, kita dapat lihat pada nota kedudukan kewangan nota 3 bahagian B, iaitu transaction with NCI ini. Polisi perkawalan ini menyebut bahawa urus niaga dengan NCI yang tidak mengakibatkan kehilangan kawalan dikira sebagai transaksi dengan pemilik ekuiti kumpulan. Perubahan dalam kepentingan pemilikan menghasilkan penyesuaian antara nilai di bawah pengendali dan NCI untuk dicerminkan kepentingan relatif mereka dalam anak syarikat. Maka sebarang perbezaan antara jumlah pelarasan ke NCI dan pertimbangan apa pun yang dibayar atau diterima diiktiraf dalam ekuiti yang boleh diagihkan kepada pemilik kumpulan. Jika kita mahu lihat kepentingan kawalan ini dipersembahkan di mana, kita dapat lihat pada penyata kedudukan kewangan di bahagian ekuiti seperti yang saya highlightkan kat sini. Dan juga kepentingan kawalan ini dapat kita lihat pada penyata pendapatan selepas kita mengira pendapatan yang kita dapat untuk tahun itu, maka akan diagihkan kepada kepentingan kawalan seperti yang saya highlightkan. Nama saya Nur Azmi bin Aminuddin. Nombor matrik A172253. Okey, saya akan membentangkan tentang associate, iaitu bersekutu. Okey, MFRS 128, pelaburan dalam syarikat bersekutu dan usaha sama. Mengikut MFRS 128 para 2, syarikat bersekutu merupakan entiti di mana pelabur mempunyai pengaruh yang signifikan, iaitu mempunyai kuasa untuk terlibat dalam membuat keputusan berhubung polisi kewangan dan operasi, namun tidak mempunyai kuasa untuk mengawal polisi tersebut. MFRS 128 para 7 pula, pengaruh signifikan dibuktikan melalui: yang pertama, wakil dalam lembaga pengarah; yang kedua, terlibat dalam proses pembuatan polisi; yang ketiga, urus niaga yang material antara syarikat; yang keempat, pertukaran kaki tangan di peringkat pengurusan; dan yang terakhir, pembekal maklumat teknikal. Seterusnya, MFRS 128 para 11. Pelaburan dalam syarikat bersekutu pada awalnya direkodkan pada kos di mana nilai bawaan akan ditambah atau dikurangkan bagi mengambil kira bahagian kepentingan pelabur dalam keuntungan dan atau kerugian entiti selepas tarikh perolehan.
Agihan yang diterima dari entiti dilaburkan akan mengurangkan amount bawaan pelaburan. Okey, di sini kita lihat significant accounting policies untuk TMB, syarikat TMB. Seperti yang telah saya highlightkan. Di dalam penyata untung rugi, kita dapat lihat di sini seperti yang saya highlightkan untuk associate iaitu bersekutu. Seterusnya, kita dapat lihat di dalam penyata pendapatan. Okay, seterusnya kita dapat lihat juga di dalam penyata kedudukan kewangan di bawah non-current asset. Penyata kedudukan kewangan di bawah current asset dan current liability. Okey, mengikut notes to the account associate seperti dinyatakan di dalam syarikat TMB adalah seperti yang berikut. Okey, dalam notes to the account nota 18 ada juga dinyatakan mengenai associate. Baiklah, seterusnya mengenai urus niaga pihak berkepentingan. Urus niaga antara syarikat ialah pengaturan antara dua pihak yang mempunyai hubungan perniagaan yang sudah ada sebelumnya. Sebilangan urus niaga pihak kepentingan ini berpotensi untuk mempunyai konflik kepentingan. Oleh itu, penguatkuasa akan memeriksanya dengan teliti. Jika tidak diperiksa, penyalahgunaan urus niaga antara syarikat ini boleh mengakibatkan penipuan dan permasalahan kewangan bagi semua terlibat. Untuk piawaian MFRS yang berkaitan dengan urus niaga pihak kepentingan ialah MFRS 124, para 13, para 18 dan para 25. Untuk MFRS 124 para 13, dinyatakan bahawa hubungan antara syarikat induk dan anak syarikat harus didedahkan, tidak kira sama ada terdapat atau tidak terdapat urus niaga antara mereka. Sesuatu entiti hendaklah mendedahkan nama induknya dan jika berbeza, parti kawalan tertingginya sekiranya kedua-dua syarikat induk dan pihak kawalan tertinggi menghasilkan penyata kewangan gabungan yang tersedia untuk kegunaan awam, nama syarikat induk itu yang paling tua seterusnya yang melakukannya hendaklah juga didedahkan. Seterusnya ialah berkaitan MFRS 124 para 18, diterangkan mengenai sekiranya entiti mempunyai urus niaga antara syarikat dalam tempoh penyata kewangan, ianya perlu mendedahkan hubungan syarikat serta maklumat mengenai transaksi tersebut dan baki tertunggak, termasuk komitmen yang perlu dilakukan oleh pengguna untuk memahami potensi kesan hubungan terhadap penyata kewangan. Keperluan pendedahan ini adalah tambahan kepada syarat di peringkat 17. Sekurang-kurangnya, ungkapan harus meliputi. Seterusnya ialah MFRS 124 para 25. MFRS 124 para 25 ini terpakai kerana TNB ialah Government Link Company, iaitu JLC. Dalam MFRS 124 para 25 disebut entiti pelapor dikecualikan daripada keperluan pendedahan mengenai perenggan 18 berhubung dengan urus niaga antara syarikat dan tunggakan baki termasuk komitmen dengan pertama pihak kerajaan yang mempunyai kawalan atau kawalan bersama atau pengaruh signifikan entiti pelapor, dan yang kedua ialah entiti lain yang merupakan pihak berkaitan kerana kerajaan yang sama mempunyai kawalan atau kawalan bersama atau pengaruh signifikan entiti pelapor dan entiti lain. Polisi perakaunan mengenai pihak berkepentingan dapat kita lihat di nota kedudukan kewangan. Kita dapat lihatnya di penyata kedudukan kewangan. Namun di nota kedudukan kewangan yang ke-44 kita dapat lihat mengenai urus niaga pihak berkepentingan. Pendedahan maklumat mengenai urus niaga pihak berkepentingan ini juga ada pada nota yang ke-44, iaitu mengenai syarikat subsidiari, syarikat bersekutu dan KMP di bahagian syarikat. Dan seterusnya untuk bahagian kumpulan juga dinyatakan di nota 44 nota kedudukan kewangan untuk syarikat bersekutu dan juga KMP. Kesimpulannya, syarikat TNB telah mematuhi semua MFRS dan para yang berkaitan dalam penyediaan penyata kewangannya dan memberikan pendedahan yang berkaitan dengan MFRS tersebut bagi membantu pengguna penyata kewangan membuat keputusan di samping mematuhi piawaian perakaunan yang telah ditetapkan. Jadi, maklumat yang lebih terperinci terhadap polisi dan amalan berkaitan subsidiari, muhibah atas gabungan, bersekutu, kepentingan bukan kawalan dan urus niaga pihak berkepentingan juga dinyatakan di dalam bahagian nota kepada akaun. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.